Cuba kita berimajinasi secara kreatif sebentar. Bayangkan sebuah pentas politik yang sedang memanas di Sabah, di mana garis pemisah semakin jelas antara parti-parti tempatan dan parti-parti besar dari Semenanjung. Salam sejahtera para sahabat semua, kita bertemu sekali lagi dalam channel The Scream Media. Inilah kisah yang kini menjadi perhatian. Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Airku STAR tampil dengan kenyataan tegas bahawa mereka tidak akan bekerja sama dengan UMNO atau Barisan Nasional BN dalam pilihan raya negeri akan datang. Sebelum itu, suka kami ingatkan bahawa berita ini ditulis oleh Julia Chan di Malay Mail bertarikh 28 Ogos 2025 bertajuk PBS STAR Draws Clear Line, No Pact with UMNO in Upcoming Polls. Pernyataan ini diumumkan secara bersama oleh pemangku Presiden PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam dan Presiden STAR, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan yang menekankan bahawa fokus mereka adalah memperkukuh Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai satu entiti politik yang stabil dan berintegriti. Menurut mereka, kerjasama dengan UMNO atau BN bukanlah pilihan. Apatah lagi selepas siri kenyataan bersifat permusuhan daripada UMNO terhadap kerajaan negeri pimpinan GRS yang dilihat seperti merendah-rendahkan kedudukan parti-parti tempatan. PBS dan STAR menjelaskan bahawa kepercayaan rakyat Sabah terhadap GRS dibina atas semangat berdikari dan bebas daripada pengaruh luar. Mereka menegaskan bahawa keputusan politik untuk Sabah mesti mencerminkan mandat rakyat negeri itu sendiri, bukannya ditentukan oleh pakatan atau percaturan politik dari luar. Justru, mereka menolak sebarang bentuk kolaborasi rasmi dengan UMNO atau BN menjelang pilihan raya negeri ke-17. Ini berbeza dengan kedudukan Pakatan Harapan, PH dan BN yang sudah memeterai persefahaman bersama menghadapi PRN akan datang. Persoalan yang timbul, apakah Sabah kini benar-benar menuju ke arah politik berteras tempatan atau adakah ini hanya strategi jangka pendek? Jika diteliti sejarah, isu politik Sabah untuk orang Sabah bukanlah perkara baharu. Sejak tahun 1985, ketika Parti Bersatu Sabah mula menguasai kerajaan negeri dengan slogan memperjuangkan hak rakyat Sabah, sentimen ini sering menjadi bahan kempen politik. Namun, realitinya, hubungan antara kerajaan negeri dan persekutuan sentiasa menjadi faktor penentu kelangsungan kuasa. Malah, krisis politik pada awal 2023 memperlihatkan bagaimana BN cuba menjatuhkan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor dengan menarik sokongan mereka sebelum akhirnya gagal. Episod ini menambahkan lagi keretakan hubungan antara GRS dan BN di Sabah. Fakta semasa menunjukkan bahawa GRS kini memiliki 8 komponen parti, tetapi hanya 3 daripadanya mempunyai kerusi yang dimenangi. Gagasan rakyat memegang 26 kerusi, PBS 7, manakala STAR 6. Dalam konteks agihan kerusi, PBS dan STAR turut menekankan bahawa keputusan Majlis Tertinggi GRS untuk bertanding di 55 kerusi perlu dihormati. Mereka memberi amaran bahawa sebarang pengurangan bilangan kerusi itu akan menjejaskan keyakinan akar umbi, satu faktor yang tidak boleh dipandang ringan menjelang pilihan raya. Menariknya, kenyataan tegas PBS dan STAR ini muncul hanya seminggu selepas pertemuan penting di Kuala Lumpur yang melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta pimpinan GRS termasuk pengerusi GRS merangkap Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor.
Kedua-dua, Joachim dan Jeffrey, turut hadir dalam mesyuarat itu yang digambarkan oleh Anwar sebagai harmonis dan mencerminkan kematangan politik demi kestabilan negara. Namun, jelas, meskipun di pentas persekutuan wujud kesepakatan antara PH dan BN di Sabah, nada politik tempatan masih berbeza sama sekali. Disinilah letaknya persoalan yang lebih besar. Mampukah GRS, khususnya PBS dan STAR, mempertahankan prinsip berdikari tanpa bergantung kepada gabungan parti-parti semenanjung? Sejauh mana realistiknya untuk mengekalkan politik tempatan apabila negeri ini masih bergantung pada sokongan fiskal dan dasar daripada kerajaan pusat? Apakah pendirian ini satu langkah strategik untuk menekan UMNO dan BN agar lebih berhati-hati dalam percaturan mereka? Atau adakah ia benar-benar mencerminkan aspirasi jangka panjang untuk Sabah? Jika kita bandingkan dengan politik Sarawak, GPS, Gabungan Parti Sarawak, telah berjaya membentuk identiti sebagai blok politik bebas yang tidak terikat secara langsung dengan BN ataupun PH, walaupun masih bekerja sama dengan kerajaan pusat demi pembangunan. Model Sarawak ini sering dijadikan rujukan oleh parti-parti Sabah yang mahu mengukuhkan autonomi politik negeri. Namun, persoalannya, adakah Sabah mampu mencapai tahap itu? Atau hubungan sejarah dengan BN yang masih berduri akan terus menghantui percaturan politik mereka? Apa yang pasti, pendirian PBS dan STAR ini menambah satu lagi lapisan dalam naratif politik Sabah yang semakin kompleks. Pilihan raya negeri akan datang bukan sahaja tentang kerusi dan angka majoriti, tetapi juga tentang masa depan identiti politik Sabah itu sendiri. Apakah rakyat Sabah akan memilih untuk terus bersama GRS yang menekankan politik berteras tempatan, atau akan kembali membuka ruang kepada pakatan yang melibatkan parti-parti semenanjung? Di penghujungnya, ini bukan sekadar soal siapa menang dan siapa kalah. Ia adalah soal kepercayaan, soal mandat, dan soal masa depan negeri yang kaya dengan sejarah perjuangan politiknya. Sabah kini berada di persimpangan, dan setiap langkah parti-parti utamanya akan diperhatikan dengan teliti oleh rakyat yang semakin matang menilai janji politik. Untuk penutup, kami tinggalkan Anda dengan serangkap pantun. Di tanah subur tumbuh meranti, rantingnya kuat menahan ribut. Rakyat menanti janji dipateri, apakah negeri makin teguh atau terus kabut? Para sahabat penonton sekalian, bagaimana pandangan Anda tentang pendirian PBS dan STAR ini? Adakah ini satu langkah bijak mempertahankan autonomi politik Sabah? Atau sekadar strategi untuk bertahan dalam persaingan sengit PRN ke-17? Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen, kerana suara rakyatlah yang akhirnya akan menentukan arah politik negeri di bawah bayu. Sekian, kita jumpa lagi.